Selamat pagi semua. Selamat pagi, cikgu. Ya, jadi semua duduk. Terima kasih, cikgu. Ya, jadi kita jumpa lagi untuk hari yang terakhir dalam minggu ini. Kali ini seperti yang cikgu janjikan, kita masuk bagian yang terakhir untuk tajuk 100, yaitu penyelesaian masalah matematik. Jadi kalau kita tengok buku teks muka surat 116 surat 116. Jadi kita akan lihat macam mana cara penyelesaian yang digunakan untuk setiap soalan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah. Jadi sebelum ni kita telah sedia maklum ada beberapa tajuk yang kita telah belajar. Kaedah dan cara dia adalah sama. Dia tidak akan lari tidak akan lari, di mana kita akan menggunakan kaedah yang sama untuk menyelesaikan soalan penyelesaian masalah matematik. Cuma untuk setiap tajuk dia kena bergantung dengan soalan kena bergantung dengan soalan. Jadi kalau kita tengok contoh muka surat 116, soalan dia, soalan contoh 3. Radan, boleh baca Radan. Keluarga Burhan telah pergi makan di kafe selera. Bayaran untuk makanan ialah RM70. Maka cukai kerajaan adalah RM600. Berapa jumlah cukai kerajaan yang dibayar oleh ayah Burhan? Jadi keluarga Burhan telah makan di kafe selera. Bayaran untuk makanan ialah RM70. Jika cukai kerajaan ialah RM600, berapakah jumlah cukai kerajaan yang perlu dibayar oleh ayah Burhan? Jadi macam mana dia akan keluarkan maklumat, contoh jalan penyelesaian, semuanya ada di sana. Jadi inilah yang akan kita guna nanti kalau kita jumpa soalan yang berkaitan dengan 100. Begitu juga dengan soalan lain. Jadi langkah yang pertama untuk soalan penyelesaian masalah, kalau kita tengok buku teks diberikan sebab kamu dah tahu 6, so dia akan guna bahasa yang lebih mudah. Jadi kalau kita tengok masa kamu mula-mula belajar tahun 4 dulu, tahun 3, tahun 4, cara penyelesaian masalah yang sesuai ada 4 prinsip. Kalau kita tengok ada 4 prinsip. Yang pertama adalah kita kena memahami masalah, kena faham. Kena memahami masalah. Ada 4 prinsip. Yang pertama kita kena memahami masalah matematik dalam ayat dalam soalan tu. Jadi untuk memahami setiap masalah kamu kena faham. Kena faham setiap perkataan yang penting dalam soalan tersebut. Jadi kita merujuk kepada soalan contoh tadi keluarga Burhan telah dia pergi makan di kafe selera. So kalau kita tengok maklumat yang dikeluarkan adalah bayaran untuk makanan adalah RM70. Dan cukai kerajaan adalah RM600. Jadi itulah maklumat yang penting yang akan kita gunakan nanti untuk menyelesaikan soalan tersebut. Jadi apa yang dikehendaki oleh soalan? Dia hendak mencari cukai kerajaan. Cukai kerajaan berapa peratus? 600. So operasi yang ditentukan adalah operasi darab. Sebab apa? Ada perkataan apa sana? Jumlah. Jumlah. So unit dia tidak sama. Kita rujuk kepada cara penyelesaian. Selepas itu dia akan semak. So ini untuk penyelesaian yang digunakan dalam buku teks. Bodoh. Otak bagaimana? Kamu.
tajuk yang akan kita tengok penyelesaian masalah menetik. Okey, prinsip. Okey, cikgu akan tunjukkan satu contoh soalan. Satu contoh soalan berkaitan dengan tajuk. Tadi kita dah tengok kita dah tengok cara penyelesaian ditunjukkan dalam buku teks. So, jadi kita tengok soalan ni. Kita nampak tak? Kita nampak tak? Boleh baca dulu. Ya, boleh. Okey. Sebuah jug mempunyai 5.75 liter jus oren. Johan menuang jus oren itu ke dalam 14 buah bekas. Setiap bekas itu diisi dengan 375 ml jus oren. Berapakah isi padu dalam mililiter baki jus oren dalam jug itu? Atau kalau kita tengok soalan, okey, kita nampak ada maklumat-maklumat penting yang perlu kita keluarkan sebab kita kena faham memahami masalah. So kita kena faham setiap perkataan apa yang dikehendaki oleh soalan, kita kena faham. Kita kena rujuk soalan. So maklumat yang paling penting adalah nombor. Nombor yang ada unit. Okey. Okey. Boleh tolong keluarkan maklumat 5. Okey, maklumat yang berkaitan dengan soalan macam mana? Yang ada nombor dengan unit. Okey, boleh keluarkan maklumat. Okey, kita kena faham kita perkataan. Okey. Maklumat penting yang mana satu? 5.75 liter jus oren. Okey. 5 satu jug Berapa kandungannya? 5.75 liter jus oren. Lepas tu Johan menuang jus oren itu ke dalam 14 buah bekas. Okey? Dia tuang ke dalam berapa? 14 buah bekas. Okey, dia bekas banyak berapa? Okey. 14 buah bekas. Okey, ini maklumat yang penting kita kena faham masalah tu. Okey. Berapakah isi padu dalam mililiter? Itu kita akan tengok pada langkah yang seterusnya. So kita kena, ini maklumat yang penting. So untuk prinsip yang kedua, kita kena merangka satu strategi. Satu strategi yang sesuai yang akan kita guna. Sama ada kita nak selesaikan menggunakan pengiraan ataupun kita guna gambar rajah ataupun kita guna kaedah yang menggunakan rumus. Okey, bergantung dengan soalan. Okey, so agak-agak kalau soalan ini macam mana kita nak guna direct ataupun kita nak gunakan gambar rajah, boleh juga. Okey, apa strategi yang sesuai untuk kita selesaikan ini? Agaknya lah. Okay. Kalau kamu nak guna gambar rajah pun boleh. Kalau dia kata sebuah jug, kamu boleh lukis. Okay. Kamu boleh lukis sebuah jug. Ini kira okay, berapa kandungannya? Berapa kandungannya? Dalam jug ni berapa air tadi? 5. Okey, 5.75. Jug ini akan dituang. So dituang ke dalam 14 buah bekas. So kita ambillah bekas tersebut sebagai gambar rajah macam cawan boleh juga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ada ruang cukup. Ya. 1 bekas, 2 bekas, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
9, 10, 11, 12, 13,
bincang strategi yang kita nak gunakan untuk menyelesaikan soalan tersebut. Okey, jadi strategi yang boleh kita guna salah satu dia kita guna gambar rajah. Okey, betul lah. Okey, kita guna gambar rajah. Okey. So, untuk soalan ini tinggal lukis satu gambar rajah. Kandungan air dia adalah 5.75 liter. Selepas itu dia dituang. Okey. Kita tengok konsep seharian kita kalau kita tuang macam mana? Kita guna konsep apa tu? Darab tambah tolak bahagi. Bahagi kalau kita tuang dalam kandungan yang sama rasa. So, di sini kita akan selesaikan. Okey, kita laksanakan strategi yang sesuai. So kita dah tahu tadi, kita pilih operasi apa tadi? Bahagi. So kita boleh membuat pengiraan menggunakan operasi bahagi. Okey? So kita keluarkan soalan. Kita buat satu ayat matematik 5.75 liter bahagi berapa? 14. Okey? Masalahnya di sini dia kata setiap bekas diisi dengan 375 ml air. Maknanya kandungan satu bekas apa? Okey, mililiter air. So, ada berapa bekas tadi? 14. Okey, ada 14 buah bekas. Okey, maknanya kalau satu bekas berapa kandungan dia? 375 ml air. Okey, ada berapa bekas? 14 buah bekas. So, macam mana kita nak cari kandungan dalam 14 buah bekas ni? Macam mana kita nak cari kandungan dia? Apakah operasi yang sesuai? Darab. Okey? Darab. So, yang mana kita kena darab? Okey, kandungan satu bekas kita darab dengan 14. Okey? Kita nak cari dulu berapa isi padu air dalam 14 buah bekas. Ini contoh ayat matematik yang akan kita bentuk. Okey, selepas tu dia kata apa? Cari baki. So, macam mana kita nak cari baki? Kalau baki biasanya guna operasi apa? Tolak. So, daripada jumlah asal tadi berapa? 5.75 liter. Kita akan tolak dengan jawapan ini. Hasil jawapan ni tak? So, kalau kita tengok, ini adalah operasi apa ni? Bergabung. Okey, maknanya kita boleh bentuk satu ayat matematik yang sesuai. Okey, kita mulakan dengan kandungan asal dia berapa? 5.75 liter. So, tolak. Lepas tu yang ini kamu kena buat kurungan. Okey, 375 ml darab dengan 14. Okey, inilah ayat matematik yang lengkap. Okey? So, kalau kita tengok, kita imbas balik yang kita belajar, operasi bergabung. Kalau melibatkan kurungan, yang mana kita buat dulu? Kurungan dulu. Kita selesaikan yang dulu. Jadi, ini adalah langkah yang terakhir. Setelah kita rancang sendiri, kita kena selesaikanlah. Kita kena memahami masalah ni, lepas tu kita kena selesaikan. Kita kena tunjukkan pengiraan yang lengkap. Okey, kita kira yang mana dulu? Ini dulu. So, kita tukar dalam bentuk lazim. Okey. Okey, kita tengok soalan yang ke berapa? 1, 2, 3, 4. Okey, pilih. Oh, nak soalan yang mana tu? 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5. Okey, 3 lah senang. Okey, soalan yang ketiga. Okey, sejumlah
135.870 biji telur. Telur, tahu telur? Apa yang ada telur? Oh. Apa yang ada telur? Tiga. Okey, so kita tengok soalan yang seterusnya. Baca balik Sejumlah 135.870 biji telur disusun dalam beberapa papan telur. Tahu papan telur? Tahu? Anggun. Anggun telur. Semua dek? Semua dek? Okey, setiap papan telur boleh diisi dengan 30 biji telur. Maknanya dalam anggun telur kamu boleh lukis. Setiap papan itu diisi dengan 30 biji telur. Berapakah bilangan papan telur yang diperlukan? Agak-agak berapa? So, kalau kita tengok, sebab kamu tahun 6 yang tadi cuma sekadar apa? Flashback, orang putih kata, imbas kembali. Yang ni dah. Kalau tahun 6, so kalau kita tengok penyelesaian tadi, jangka yang pertama kita kena keluarkan maklumat. Okey, apa maklumat penting dalam soalan ni? 135.870. Okey, bilangan apa? Ini maklumat penting Bilangan apa? Bilangan telur. Bilangan telur. Ini maklumat penting dalam soalan. Okey, bilangan biji telur. Okey. Okey, berapa biji? 135.870 biji. Okey. So, ada lagi maklumat penting. Setiap papan telur boleh diisi dengan 30 biji telur. Maknanya satu papan berapa isi dia? 30 biji. So, soalannya berapakah bilangan papan? Dia nak berapa bilangan papan telur? Berapa bilangan papan? Itu yang kita nak cari. Tanda soal. Tanda telinga soal. Telinga siapa ni? Rina? Telinga kamu banyak tahi. Okey, berapa bilangan papan? So, maknanya inilah maklumat penting. So, langkah yang seterusnya kita tentukan operasi apa yang kita nak guna. Okey? Yang kedua, kita tentukan operasi apa? Tentukan operasi. Okey, apakah operasi yang sesuai? Kamu rasa? Bagi. Okey, kalau tengok soalan sebab kita dah tahun 6, takkan tak faham lagi, betul tak? Bahagi. Okey, operasi bahagi. Jadi langkah yang seterusnya kita bentukkan ayat apa? Ayat matematik. Okey, ayat matematik ini adalah bergantung dengan maklumat penting yang kamu keluarkan tadi, bukan nombor yang sembarang. Okey, yang tak ada kaitan, yang ada kaitan dengan soalan. Okey, siapa nak cuba bentukkan ayat matematik? Boleh sebut? Ada? Yang mana yang bahagi mana? Okey, jadi 100